Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah, malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azhar Madam dalam sesi sharing-sharing berkenaan dengan topik yang agak menarik, iaitu berkenaan dengan satu minuman antara minuman kegemaran. Bukan setakat kegemaran saya sahaja, saya yakin mesti anda-anda semua di rumah sana juga turut meminati air yang saya nak sentuh malam ni, iaitu air kelapa muda. Okey? So sebelum saya ke topik malam ni, alright, saya nak menyapa lah ya, dan mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera kepada semua followers DND yang setia, kepada viewers yang mungkin kalau first time tengok ni, selamat menonton insya-Allah. Harapan saya moga-moga sesi malam ni adalah sesi yang dapat memberi ilmu yang bermanfaat insya-Allah kepada anda semua. Okey. Baik. So malam ni hari Ahad dan saya tak pasti di tempat anda sedang hujan atau tidak. Di tempat saya ni sedang hujan. Okey. Dan kita terus ke top. Sebelum saya mula, saya nak menyapalah di situ ada nama-nama yang memang loyal. Puan Nida Nasution, waalaikumsalam. Puan Nurhani, waalaikumsalam ya. Puan Bibi Mariam, waalaikumsalam ya. Di Facebook. Puan Rokiah pun ada di situ. Encik Mazlan Abdul Rashid, waalaikumsalam ya. Okey, terima kasih banyak semua. Buat mereka yang saya tak sempat nak jawab salam tu, saya jawab dalam hati, jangan risau jangan kecil hati. Di Instagram juga ada nama-nama yang tak asing lagi, ada di situ banyak Saya nampak situ banyak viewers. Thank you very much kerana sudi hadir. So kita terus ke topik malam ni berkenaan dengan air kelapa muda, coconut water. Okey, air kelapa muda ni memang sebenarnya kalau kita ikutkan, kalau kita nak tengok sejarah lah, dia air yang banyak digunakan dah ribuan tahun pun. Kalau kita kaji balik di benua India, di India kan ada yang nama dia perubatan Ayurvedik, itu perubatan purba India lah. Dan di sana mereka dah menggunakan ribuan tahun untuk mengubati masalah-masalah seperti dehydration, dehidrasi lah. Kemudian yang cirit berit pun di sana digunakan. Dan air kelapa ni sangat-sangatlah banyak manfaat, sehingga kan diberi nama samaran Sanskrit, bahasa Sanskrit, iaitu Kalpa Vriksha. Saya duk baca Sanskrit pula malam ni kan. Iaitu apa maksud dia? Maksud dia adalah air yang bersumber daripada tumbuhan yang memberi segala macam keperluan untuk kehidupan. Itu dia punya maksud panjang lah. Jadi menunjukkan bahawa air kelapa ni sangat banyak lah benefit dia, manfaat Okey, so kalau kita pergi tengok berkenaan dengan air kelapa ni, kita analisa sedikit. Air kelapa ni sebenarnya 950% kandungan air kelapa tu adalah air, water right. Hanya 5% sahajalah yang daripada sumber-sumber yang kita akan sentuh nanti. So air kelapa ni memang 95% adalah air. Dan air kelapa termasuk dalam kategori isotonic water. So bila kita bicara tentang isotonic, dia ada 3 istilah. Dia ada air yang hypertonic, ada isotonic dan hypotonic. Itu dia punya istilah. So air isotonic ni adalah air yang sangat-sangat seimbang dia punya tekanan atau kadar apa nama tu, kita panggil osmotic pressure dia, mirip-mirip dengan cecair dalam badan kita, cecair alami dalam badan kita. Sebab itu namanya isotonic. Kalau hypertonic pula, hyper, lebih. Jadi airnya kurang. Air hypertonic ni airnya kurang, tetapi kandungan lain yang lebih, seperti sodium ke potasium Kalau hypotonic pula adalah air yang sebenarnya air yang kurang, tetapi lebih kandungan-kandungan mineral dan sewaktu dengannya. So yang menarik dan antara keistimewaan coconut water atau air kelapa ni adalah sifatnya yang bersifat isotonic. Memang sangat serasi dan mirip-mirip dengan cecair alami dalam badan kita. Okey, tu kita kena pegang. Now, so kalau kita tengok air kelapa muda ni, sebenarnya dia akan mengeluarkan air yang paling tinggi dengan zat dan nutrien ni bila berusia 5 hingga 7 bulan. Macam tu itu Jan. So air kelapa ni kan bila dia semakin muda, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ketujuh tu, dia paling padat dengan dia punya electrolyte, dia punya mineral. Tapi bila dah menginjak usia contoh 8 bulan ke atas semua, dia akan berubah jadi air kelapa tua pula.
Macam tu So kedua-duanya ada manfaat. Air kelapa muda ada manfaat, kelapa tua pun ada manfaat. Kelapa tua kita panggilkan sebagai apa? Kita tak panggil air kelapa muda dah. Kita panggil sebagai santan. Okey? Atau coconut milk, santan kelapa So dua-dua ada manfaat. So sebab tu kelapa ni muda, air kelapa muda, dia tinggi dengan electrolyte. Dia tinggi dengan electrolyte mineral seperti potassium, sodium, magnesium kan. Tapi dia rendah dengan lemak sihat, healthy fat. So semakin dia menua, dia punya electrolyte akan menurun, dia punya sodium, potassium menurun, dan dia akan tinggi dengan lemak sihat. Itu sebab itu santan kelapa pun, santan ni dia adalah makanan yang sihat. Dia tinggi dengan lemak tepu, saturated fat ni. So benefit daripada lemak tepu ni ada banyak juga Satu, lemak tepu ni bila kita makan santan, apa kita buat? Kita memberi makan, ibarat dia, kepada sel otak kita. So bila kita ambil santan ni, ibaratnya kita directly memberi makan sel otak kita tanpa melalui usus dan perut. Sebab tu kalau anda nak cergas, anda nak ada otak dan minda yang sharp, yang tajam, yang senang nak fokus kan, yang bertenaga, anda kena amalkan minum bukan sekadar air kelapa muda, tapi santan juga. Santan kelapa Sebab kena ingat, otak kita 70% daripada otak kita terdiri daripada kolesterol atau lemak. Sebab itu kalau anda jenis yang kolesterol tinggi dan anda jenis yang sentiasa nak menurunkan tahap kolesterol ni, apa yang berlaku? Anda ibaratnya seperti anda menarik keluar zat dan nutrien daripada otak anda. Jadi tinggilah risiko untuk berlaku penyakit-penyakit seperti Alzheimer, Parkinson kan. Jadi tingkatkan pengambilan lemak sihat seperti santan untuk mendapatkan otak yang sihat. Okay? Alright. So itu kita cerita hari lain bab santan Now, so malam ni kita fokus kepada air kelapa muda. Air kelapa muda ni dia punya nama samaran lain adalah, dia punya orang panggil sebagai nature sport drink. Adalah minuman pengganti kepada minuman-minuman energy drink sebagai energy booster. Okey. Kalau kita cerita tentang benefit pertama, manfaat pertama daripada air kelapa, apa dia? Air kelapa ni dia sangat tinggi dengan mineral electrolyte. Apa tu electrolyte? Electrolyte ni sesuai dengan nama dia, electro. Electric light. So badan kita ni kan ada komponen atau unsur-unsur elektrik kan. Sel saraf nak berhubung pun memerlukan signal-signal elektrik. Dalam cecair badan kita, dalam darah pun ada unsur-unsur elektrik. So mereka berhubungan melalui unsur-unsur elektrik ni. So signal-signal elektrik dalam badan kita untuk berhubung memerlukan mineral-mineral atau electrolyte seperti magnesium, seperti sodium, seperti potassium. Okey. So itu adalah istilah electrolyte. So air kelapa ni adalah air electrolyte yang cukup baik. Kerana nombor satu, ianya tinggi dengan mineral magnesium, tinggi dengan potassium, tinggi dengan sodium, dan yang paling menarik juga tinggi dengan kalsium. Okey. So kerana sifatnya yang tinggi dengan electrolyte, jadi nombor satu antara benefit dia apa dia? Digunakan pada kes-kes yang tertentu, khususnya kes emergency, sebagai IV hydration. Maksudnya kalau di kampung-kampung, kalau di India tu, orang pesakit yang emergency lah, contoh dia hilang darah banyak, lepas tu dia cirit-berit, dekat sana dia masukkan air kelapa dalam darah ni. Dia buat IV line, dia masukkan air kelapa. Bayangkan so sangat-sangat bagus electrolyte water ni. Dan sebagai electrolyte water, air electrolyte. Okey. Kerana kalau kita ikut data, satu cawan air kelapa ni ada lebih kurang 250 ml, mengandungi 600 mg potassium. Jadi sebenarnya mineral yang paling tinggi dalam air kelapa adalah potassium potassium. Okey, apa fungsi potassium ni? Nombor satu, potassium ni penting untuk apa? Fungsi buah pinggang. Okay, sebab buah pinggang ni kan dia filter. So dia memerlukan, untuk berfungsi sebagai filter, buah pinggang memerlukan potassium. Sebab itu kalau potassium terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam badan, buah pinggang akan ada masalah. Pernah dengar kan? Jadi
Sebab itu kalau mereka yang ada masalah gagal ginjal, okey, mesti doktor di hospital memberi nasihat kurangkan makanan atau minuman yang tinggi dengan potasium. Sebab filtration, fungsi filtrate, apa nama tu, fungsi untuk buah pinggang buat saringan kepada potasium tu dah menurun. Okey. Tetapi kalau buah pinggang yang normal sangat-sangat memerlukan potasium. Jadi buah air kelapa baik untuk kesihatan buah pinggang. Satu. Kemudian air kelapa juga yang tinggi dengan potasium, ianya apa? Ianya sangat penting untuk apa? Untuk kesihatan otot. Bila kita bicara otot, bukan sekadar otot sepus mata ni, otot-otot dekat kita punya seluruh badan, tetapi paling penting otot di jantung. Sebab untuk sesuatu otot tu contract dan relax kan, otot kita kan dia akan mengecut, dia akan contract, dan dia akan relaxation. Dia memerlukan apa? Memerlukan 3 unsur. Memerlukan magnesium, memerlukan potasium, memerlukan sodium. 3 ni. Ketiga-tiga unsur ni terdapat dalam air kelapa muda. Sebab tu kalau anda nak sihat, anda kena nak sihat jantung. Antara manfaat lain daripada air kelapa muda ni adalah ianya baik untuk kesihatan jantung. Sebab nombor 1, dia bantu menstabilkan tekanan darah. Okey, antara penyebab tekanan darah yang tersering adalah excess sodium. Maksudnya sodium terlalu tinggi dalam badan. Okey. So bila kita minum air kelapa tinggi potasium, potasium ni menstabilkan balik kadar sodium dalam badan. Kita panggil istilah dia counteract. Dia counteract kepada sodium ni bagi stabil. Bila sodium stabil, tekanan darah akan stabil. Bila tekanan darah stabil, jantung akan lebih sihat. Okey, satu. Kemudian ikut kajian juga air kelapa muda juga baik untuk kesihatan jantung kerana membantu menurunkan kolesterol, khususnya kolesterol triglyceride, lepas tu LDL. Semua kolesterol yang kita dah ketahui meningkatkan risiko untuk terkenanya sakit jantung. Okey. Dan of course air kelapa juga dia ada manfaat antioksidan. Antioksidan melawan radikal bebas, free radical, yang menyebabkan kerosakan sel. Okey. Kalau ikut kajian, saya nak quote di sini, ada satu kajian menunjukkan bahawa ada satu pesakit diberikan 2 minggu, dia bagi satu kelompok pesakit ni dalam subjek ni 2 minggu pengambilan air kelapa muda ni. Setelah 2 minggu dia cek balik tekanan darah mereka, menunjukkan bahawa mereka yang ambil air kelapa 2 minggu berturut-turut ni menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik. Bacaan atas tu sebanyak 70%, bacaan bawah 29%. Menunjukkan memang betul lah air kelapa ni sangat baik untuk kawal tekanan darah sebab tinggi dengan potasium. Now, manfaat yang lain apa lagi? Manfaat yang kedua adalah air kelapa sangat baik sebagai ejen rehydration, maksudnya rehidrasi. Untuk mereka yang misalkan melakukan aktiviti fizikal, bersenam ke kan, main sukan. Okey. Sebenarnya air kelapa adalah air terbaik. Satu, bukan sekadar sebagai energy drink, energy booster, tetapi dia rehydrate balik. Dia masukkan balik segala mineral yang hilang sebab tu kita bersenam atau bersukan, khususnya sodium. So, bila kita berpeluh ni, yang banyak keluar sebenarnya sodium. Okey, bukan potasium. Walaupun kadar sodium dalam air kelapa ni taklah setinggi berbanding minuman-minuman tenaga yang lain, tetapi tak menjadi masalah. Apa yang anda boleh buat? Anda boleh convert air kelapa ni, letak 1 atau 2 cubit garam dalam air kelapa tu untuk meningkatkan kadar sodium dia. Kena ingat, garam ni adalah sodium. Tapi pastikan pakailah garam Celtic Sea Salt ke, pakai garam sihat lah, garam Himalaya ke, garam rock salt. Okey? Anda letak secubit 2 garam dalam air kelapa tu, dia dah cun dah. Dia memang dah jadi air tenaga yang cukup lengkap. Okey, untuk anda berdapat balik tenaga setelah bersenam atau bersukan. Okey. Dan yang menariknya adalah, yang bagusnya adalah air kelapa ni adalah air energy drink yang rendah dengan gula, rendah dengan karbohidrat. So rendah dengan kalori. Dia tidak menyebabkan seseorang tu kalau kita minum air kelapa sahaja meningkatkan kita punya kalori intake atau menyebabkan peningkatan gula dalam darah. Jadi itu kita pergi ke benefit apa? Benefit nombor 3, iaitu air kelapa juga boleh bantu mereka yang ada masalah kencing manis. Sebab
ikut satu kajian pada tahun 2015 menunjukkan bahawa air kelapa, walaupun studi ini dilakukan pada animal study lah, pada penama tu subjek haiwan, menunjukkan bahawa air kelapa membantu mengawal kadar gula darah. Nombor 1. Nombor 2, ianya mengawal masalah kerintangan insulin atau insulin resistance. Okey. Semua pesakit kencing manis hampir pasti confirm mesti ada masalah kerintangan insulin. Apabila berlakunya masalah, sel dalam badan ni dia dah tak sensitif, dia dah resist, dia dah lawan insulin. Jadi insulin tak dapat nak berfungsi dengan baik, dia dah berkumpul secara berlebihan dalam badan, menyebabkan keradangan. Okey. So, nombor 3 apa lagi? Air kelapa juga membantu untuk meningkatkan tahap sensitivity insulin. Jadi dia bantulah fungsi insulin ni untuk bekerja. Apa kerja insulin? Insulin adalah antara kerjanya membantu membawa gula masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel untuk diubah menjadi tenaga. Okey, so sangat penting fungsi insulin. So kenapa? Kerana ada manfaat magnesium. Magnesium yang tinggi dalam air kelapa bantu untuk meningkatkan insulin sensitivity. Okey, fungsi insulin. So bila insulin bekerja dengan baik, maka gula dalam darah juga dapat dikawal dengan baik. Now, itu nombor 3. Perlu diingat juga, alright, nombor 4 adalah air kelapa juga baik untuk kesihatan tulang dan gigi. Siapa sangka, sebab air kelapa juga dia tinggi dengan kalsium, tuan-tuan dan puan-puan. Selama ni kita duk ingat yang untuk tulang dan tulang sihat kita kena minum susu haiwan, betul? Tetapi unfortunately kami berbeza pendapat, kerana ikut data menunjukkan bahawa susu haiwan ni sifatnya adalah acidic dan dia tinggi dengan protein casein A1. Protein casein A1 ni apa dia? Adalah protein yang menyebabkan keradangan, inflammation. Dan susu haiwan juga dia akan membuat satu efek, nama dia calcium leaching. Dia mentarik keluar kalsium daripada tulang ke dalam saluran darah. Apabila ini berlaku, apa yang berlaku adalah tulang menjadi lebih mudah rapuh. So minum susu bukan menguatkan tulang, menyebabkan tulang lebih rapuh, unfortunately lah kan. Kalau ikut data. So antara alternatif yang lebih sihat berbanding susu haiwan, anda boleh ambil air kelapa. Air kelapa dia juga tinggi dengan kalsium, dia boleh bantu kuatkan tulang dan gigi anda. Okey, jadi menurunkan risiko osteoporosis atau kerapuhan tulang. Alright, so that's untuk nombor 3, bone health, kesihatan tulang. Nombor 4 apa lagi? Nombor 5 apa lagi? Alright, seperti yang saya sebut, saya dah maklum tadi, air kelapa muda juga dia baik untuk apa? Untuk pesakit buah pinggang, atau tadi kita sebut dia bantu untuk buah pinggang berfungsi, dan untuk mereka yang ada masalah batu ginjal. Okey, sebab batu ginjal disebabkan oleh pembentukan kristal-kristal oksalat dan kalsium. Kalsium dicampur dengan oksalat itu menyebabkan batu ginjal kristal. Jadi batu ginjal itu adalah kristal-kristal oksalat dan juga kalsium, beserta dengan beberapa mineral-mineral lain seperti citrate, seperti chloride, seperti kalsium kan. Jadi air kelapa muda fungsinya apa? Dia bantu untuk flush out. Anda kena bayangkan dia flush. Dia flush out komponen-komponen seperti citrate, seperti chloride dan potasium keluar daripada ginjal. Menyebabkan apa? Menyebabkan risiko untuk terbentuknya batu ginjal ni lebih rendah lah. Sebab dia sentiasa akan flush out. Jadi aliran kalsium, chloride, citrate ni sentiasa lancar. Dia tidak berkumpul, tidak tersumbat ibaratnya di buah pinggang. Satu. Dan ada kajian awal menunjukkan juga kalau anda minum air kelapa setiap hari, boleh bantu juga untuk apa? Sedikit sebanyak menghancurkan batu di ginjal ni. Kan? Kalau saya suka macam ni, anda ambil air kelapa, letak dalam 1-2 cubit garam Celtic atau Himalayan salt, dan letak sedikit perahan lemon atau limau. Limau nipis ke limau kasturi boleh. Jadi anda ambil ini tiap hari, memang dia boleh bantu untuk mereka yang ada masalah batu ginjal. Okey? Right. Sebab efek flushing out tadi saya sebut. Okey. Kemudian benefit yang berikutnya adalah anti-aging, awet muda.
Untuk mereka yang nak nampak awet muda, kan, sama ada lelaki atau wanita, tak kisah, dia ada efek anti-aging. Sebab nombor satu, efek daripada air kelapa muda ni, efek hydrating. Apa dia buat? Dia moisturize, dia melembapkan kulit kita, kan. Sebab tadi kita dah tahu dah, dalam dia ada penuh dengan mineral electrolyte seperti magnesium, sodium, potassium, kan. Semua electrolyte ni apa dia buat? Ianya juga akan meresap ke dalam sel kulit. So, memberikan efek anti-aging, awet muda. Okey? Dan yang menariknya adalah air kelapa muda ataupun air kelapa tua atau santan. Okey, dia ada manfaat anti-jangkitan, anti-microbial. Jadi kita dah tahu bahawa antara penyebab bertumbuhnya jerawat atau akne ni adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria di sel-sel kulit tadi tu. Okey, sebum. Ada sepatutnya sebum atau kita panggil minyak. Muka yang berminyak disebabkan oleh sumbatan pori-pori di kulit ini, menyebabkan apa? Terbentuknya jangkitan bakteria. So, anda minum air kelapa yang ada manfaat antimicrobial ni, dia lawan jangkitan kuman di kulit anda. So, anda akan lebih nampak awet muda dan lebih sukar untuk tumbuh jerawat. Boleh minum direct atau anda boleh sapukan ke mulut, ke kulit. Kalau nak sapu tu, saya lebih suka guna minyak kelapa dara lah, atau virgin coconut oil, VCO. Okay, alright. Kemudian antara benefit untuk kesihatan kulit ni adalah rupa-rupanya apa dia, tuan-tuan dan puan? Dalam air kelapa ni dia tinggi dengan vitamin C. Dia tinggi dengan vitamin C. Vitamin C kita dah sedia maklum fungsinya apa? Antara lain adalah untuk pembentukan collagen. Collagen bukan sekadar di bawah kulit, tetapi juga di sendi-sendi, semua memerlukan collagen. So, dalam kes ni kalau kita minum banyak air kelapa, jadi vitamin C tinggi, collagen juga akan tinggi di bawah kulit. Jadi kulit akan nampak lebih tegang dan awet muda. Okay, kalau anda nak mencuba. Okay, next apa lagi? Next adalah untuk mereka yang ada masalah obesity atau berat badan berlebihan. Air kelapa juga sangat baik sebab air kelapa ni dia tinggi dengan apa nama tadi? Kandungan air, 95% air. Dan antara hack atau trik kita nak bagi usus kita atau perut kita cepat rasa kenyang dan tahan lama kenyang, kita kena banyak minum air sebenarnya. Dan dalam komposisi nutrien, vitamin, kan, elektrolit dalam air kelapa ni cukup baik, sehingga kalau kita minum ni, dia menekan nafsu makan kita. Jadi untuk mereka yang ada masalah kerap rasa lapar ni, kan, kalau minum air kelapa, insya-Allah anda akan kurang makan. Sebab dia bantu untuk mengawal hormon-hormon yang buat kita rasa lapar. Hormon ghrelin dan leptin, dua ni kan. Hormon ghrelin dan leptin ni adalah hormon yang satu buat rasa lapar, satu buat rasa kenyang. Dia stabilkan kedua-duanya. So, boleh bantu mereka yang ada masalah obesity. Okey. Dan perlu diingat juga tadi antara efek daripada penurunan insulin. Dia kawal insulin sensitivity. Jadi bila insulin stabil, sebenarnya insulin juga kalau tinggi menyebabkan kita cepat rasa lapar. Okay, so insulin stabil, rasa lapar lebih mudah untuk kita kawal. Alright, so itu adalah nombor apa? Nombor 6 atau 7 tadi. Now, next, apa lagi manfaat dia? Manfaat air kelapa muda yang nombor 5 atau 6, nombor 6 ni adalah, ianya adalah air yang cukup baik sebagai detox water. Air untuk detox, okey. Sebab dalam coconut water ni, dalam air kelapa muda ni, kita dah sentuh tadi bahawa dia ada efek flushing out. Dia flush out. Dan air kelapa muda ni juga bersifat diuretics. Apa maksud diuretics? Dia melawaskan air kencing. Okey. So, bila kencing lawas, jadi segala toksin-toksin yang berkumpul di dalam badan, berkumpul di buah pinggang, lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi itu adalah fungsi detox. Okey, bantu untuk melawaskan air kencing. Dan yang menarik, yang best ni juga adalah kerana efek diuretics atau ia bantu melawaskan kencing. Jadi kalau anda seseorang yang mudah terkena jangkitan kuman di saluran kencing atau kita panggil UTI, urinary tract infection, okey, minum air kelapa juga boleh bantu untuk anda itu mengurangkan risiko anda untuk terkena jangkitan kuman.
Kerana apa? Antara penyebab seseorang tu mudah nak kena jangkitan kuman dekat saluran kencing sebab flow tak cantik. Bila flow tak cantik, kencing pula pekat, jadi kuman lebih mudah nak jangkit dekat saluran. So minum air kelapa, dia melawaskan, dia memastikan flow air di saluran kencing ni sentiasa lancar. Kuman lebih mudah, lebih sukar untuk membiak. Jadi lebih kuranglah resiko anda nak terkena jangkitan kuman di saluran kencing atau UTI nama dia. Okey, next apa lagi? Ini saya suka. Benefit yang next adalah dia ada manfaat anti-stress. Anti-stress sebab kita kena ingat antara essential nutrient yang penting untuk membantu kita mengawal stres adalah nama dia magnesium. So dalam air kelapa juga tinggi dengan magnesium. Sebab bila magnesium rendah, hormon stres atau hormon kortisol tinggi. So bila magnesium tinggi, hormon kortisol atau hormon yang buat kita stres ni rendah. Okey, sebab tu anda perasan tak kalau anda pergi bercuti kat tepi pantai kan, lepas tu kita order air kelapa muda kan, anda akan rasai perbezaan bahawa lepas minum air kelapa ni rasa lebih relax kan, dia bagi relaxing effect. Disebabkan oleh kandungan magnesium tadi ni. Magnesium memang dia beri efek penenang, dia tenangkan kita. Okey, sebab tu kalau anda jenis yang kerap stres di tempat kerja ke di rumah, sering-sering amalkan minum air kelapa kan, sebab dia tinggi dengan magnesium. Dia boleh bantu kawal kadar hormon kortisol atau hormon stres. Dan bila hormon kortisol terkawal, indirectly juga, secara tidak langsung juga, anda juga dibantu untuk tidur dengan lebih lena. So dia minum air kelapa juga membantu mengawal masalah insomnia, sukar tidur. Okey. So saya sarankan kalau anda ada masalah insomnia, susah nak tidur, boleh ambil 3 atau 4 jam sebiji air kelapa sebelum waktu tidur. Ini akan membantu anda untuk lebih mudah untuk tidur. Okey, sebab efek daripada magnesium tadi. Okey. Alright. Kemudian apa lagi benefit yang saya nak sentuh lagi terakhir adalah kita kena ingat bahawa anda kena bayangkan air kelapa ni sebagai sumber antioksidan yang kuat. Okey. Fungsi antioksidan ni ada di dalam semua buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. So, termasuk antioksidan yang ada di air kelapa membantu untuk melawan radikal bebas atau free radical yang merosakkan badan kita setiap waktu. Okey. Dan bila kita banyak minum air kelapa, jadi radikal bebas yang ada dalam badan kita akan sentiasa dikawal. Jadi kuranglah berlakunya kerosakan sel-sel. Bila kurang kerosakan sel, risiko untuk kena penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, bahkan kanser pun menurun. Alright. So sebenarnya air kelapa ni adalah air yang cukup istimewa dan tidak menjadi masalah. Saya dapat soalan mengatakan bahawa boleh ke orang minum? Okey, soalan saya akan sentuh sedikit. Soalan perempuan Rosinda menyatakan kalau makan ubat darah tinggi boleh ke minum air kelapa? Alright, soalan menarik So, air kelapa ni perlu diingat, memang dia kalau anda minum air kelapa, memang dia ada efek detox tadi, betul? So, antara efek yang saya bukan kata negatif, yang anda perlu waspada atau perlu cakna sedikit adalah kalau nak makan ubat, pastikan jarak dalam 2 jam atau 3 jam sebelum atau selepas makan ubat, baru anda minum air kelapa. Sebab kita dikhawatiri bahawa nanti ubat yang anda minum tu atau anda makan tu, dia tidak dapat berfungsi dengan sempurna sebab sebelum dia ada efek, dia dah flush out dah. Dia dah dibawa keluar dah oleh air kelapa. Okey, so jarakkan 2-3 jam sebelum atau selepas. Alright. Tapi tak jadi masalah, dia tidak akan efek atau akan ada kontraindikasi kepada mana-mana obat pun. Okey, kecuali kalau anda seorang pesakit yang ada masalah buah pinggang. Buah pinggang stage 1, 2 dan 3 tak menjadi masalah sebenarnya. Yang dah stage 4 dan 5 lah, perlu hati-hati sedikit. Ambil potasium, ambil air kelapa. Bukan kerana air kelapa ni merosakkan buah pinggang. Tidak, air kelapa ni adalah baik. Cuma air kelapa tinggi dengan potasium. Jadi bila buah pinggang dah tak berfungsi dengan baik 100%, jadi buah pinggang tak dapat nak keluarkan excess potasium yang berlebihan. Jadi
ada risiko untuk potasium berkumpul dalam badan menyebabkan hyperkalemia nama dia. Bila berlaku masalah potasium terlalu tinggi, ada banyak risiko lah, seperti akan ada isu pada jantung, pada masalah kekuatan jantung kan. Sebab tu sangat penting untuk kawal kadar potasium dalam badan. Okey. Alright. Sebelum saya akhiri sesi malam ni, saya nak kongsi dengan anda resipi. Resipi yang saya namakan sebagai Super Hydrator Juice. Kan? So anda boleh amalkan ni. Resipi yang cukup mudah, yang kalau anda minum ni memang anda akan dapat rasa tenaga instant. Nama dia Recipe Hydrator Juice DND. Tapi saya buat sendirilah kan, berdasarkan saya punya eksperimen. Okey. Ada 4 bahan asas yang anda boleh cari. Nombor 1, anda perlu cari air kelapa lah, of course. So anda cari anda kena gunakan lebih kurang 30 dalam 4 ounce atau lebih kurang 120 ml air kelapa. 120 ml lebih kurang separuh, okey, separuh daripada cawan besar. Satu cawan lebih kurang 250 ml. Separuh cawan 120 ml. Okey, nombor 1 tu bahan dia. 120 ml air kelapa muda bersamaan dengan 120 ml bersamaan dengan separuh cawan. Nombor 2, 4 batang seleri atau 4 tangkai seleri. Batang seleri tu kan. Cari, ambil 4 batang seleri tu. Okey, dah dapat. Kemudian 1 batang cucumber. 1 batang cucumber atau timun. Okey. Dan terakhir, ambil 1 buah limau nipis atau limau kasturi. Okey, peel dia. Peel. Ambil dia punya perahan dia. Gabungkan semua ni dan anda blend semua bahan-bahan tadi. Air kelapa di blend dengan seleri 4 batang, di blend dengan 1 batang timun, di blend dengan perahan lemon atau limau kasturi atau limau nipis, dan anda minum airnya. Sangat-sangatlah best. Sebab tu saya namakan jus ni Super Hydrator Juice. Dia memberi anda hidrasi yang cukup best. Anda akan dapat rasa segar bugar lepas ambil gabungan semua bahan-bahan asas tadi saya sebut. Okay. Alright. So Alhamdulillah, saya rasa sesi malam ni saya akhiri saja dahulu. Thank you very much kepada anda semua. Alright. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat anda yang ada masalah kesihatan, semoga dipermudah urusan, diberi kekuatan dan ketabahan dan kesembuhan dan syifa, insyaAllah, amin. Untuk saudara-saudara kita yang diuji di Gaza, Palestin, kita doakan sama-sama semoga mereka dipermudah urusan dan semoga mereka diberi kekuatan dan kemenangan menentang rejim Zionis Israel yang mereka sangat-sangat diuji, saudara kita di sana. Dan apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kalau tidak dapat mengangkat senjata, kita boleh sentiasa mengingati mereka, mendoakan buat mereka, semoga Allah membantu mereka dan memberi mereka kejayaan, insya-Allah, amin. Okay, thank you very much semua. Jumpa lagi. Let go dan feel good.